Itulah. Assalamualaikum. Hai, kita dengan sini yang ngoceh. Okay, so kita relive lagi sekali. Okay, sebab apa? Sebab tadi ada yang kata tak nampak ada masalah teknikal sikit. Okay, minta maaf. Okay, kita pun tak pastilah kenapa terjadi. So tak apa, kita cerita dari awal balik. Supaya semua boleh nampak lah muka kami. Okay, so saya lagi sekali, nama saya Muhammad Arif Aizat dari Farmasi Duyung Gemencing Negeri Sembilan. Okay, dan saya bersama Saya Nur Akmal Syarina dari Farmasi Duyung Gemencing. Okay, hai semua. Okay, so hari ni tajuk kita adalah Duduk. Kenapa duduk rumah kaki jadi kebas-kebas teruk sampai tak boleh tidur? Okay, kenapa? Okay, so saya daripada ni kita nampak, okay, ramai orang ada setengah bila dia duduk rumah. Okay, dia duduk rumah sekarang ni nak dah sebulan 31 hari masuk hari ni. 31 hari. Hari ni dah 31 hari PKP. Okay, apa anda buat di rumah? Okay, boleh share dengan kami apa yang anda buat. Okay, contohnya Apple dah haka kalau ada. Okay. Ataupun Puan Zaitun, Cik Effendi. Okay, apa yang anda buat di rumah selama 31 hari, boleh share dengan kami lah. Okay, so ada setengah orang, okay, dia jadinya macam kaki kebas-kebas, kaki dia jadi semut-semut. Lepas tu jadi macam rasa bisa-bisa, terutamanya waktu malam. Okey. Masa PKP ni sebelum ni mungkin ada, tapi masa PKP ni jadi lagi teruk. Okey, clear. Terima kasih Puan Hazrin binti Jisan. Okey, Puan Hazrin, masa PKP ni buat apa? Okey, boleh share sikit? Okey, so kita tengok. Okey, so ramai orang jadi kebas-kebas teruk ni. So Cik Akmal, sebabnya sebabnya time PKP ni kan kita duduk kat rumah kan, tak boleh nak pergi mana-mana. So duduk rumah je, apa je yang kita buat kan. Kalau yang gardening pun tak adalah macam kita kerja ke apa kan. So kita kalau duduk kat rumah je, salah satu sebabnya yang boleh terjadi sebab kita tak exercise lah. Tak aktif sangat. Tak aktif. Tu point dia lah, tak aktif. Okay, so tak aktif lah. So kalau duduk rumah tak aktif. Sebab tu kat sekarang ni ramai orang cadang apa, jom exercise. Stay fit kan. Stay fit at home. Okay, so sebab kedua apa? Sebab kedua, kita tak jaga makan. Okay, macam mana daripada tak jaga makan tu boleh jadi kebas-kebas tu? Selalunya pesakit diabetes lah. Pesakit diabetes? Sebab kalau kan tak jaga makan kan, lepas tu dia dapat tingkatkan kandungan gula. Okay, betul. Kandungan gula dalam badan. So dia buatkan kalau gula tinggi sangat, dia akan merosakkan lah sistem saraf ni. Faham. Betul. Okay. So rasanya bila gula tinggi dalam badan, okey, terutamanya pada orang yang ada penyakit kencing manis ni, dia menyebabkan kerosakan saraf lah. Kerosakan saraf di dalam tubuh badan ni lah. Kerosakan saraf. Saraf ni apa sebenarnya? Saraf ni dia satu sistem yang menghantar isyarat dalam badan kita, yang membantu menerima rangsangan untuk memahami dan memberi maklum balas kepada sekeliling. Macam contoh, okey. Senang kata, saraf ni contohnya macam mana? Saraf ni adalah macam laluan untuk minda kita daripada otak kita nak suruh kita punya tangan berjalan. Contoh, okey, kita nak suruh jari kita ni bergerak. Okey, so otak kita akan hantar signal, iaitu ataupun arahan akan hantar arahan. Okey, so arahan ni melalui saraf ni lah, melalui saraf kita daripada otak ke tulang belakang kita ke tangan kita. So daripada situ kita baru tangan bergerak ni. So kalau saraf di hujung tangan ataupun di hujung jari rosak, kita tak akan gerak. Itu jadi punya kebas-kebas tu. Itu yang kadang kita tak ada respon. Kita suruh gerak tapi tak gerak. Kita suruh gerak tak gerak. Tu yang orang panggil kebas-kebas tu. Sebab apa? Kita suruh tangan kita gerak tapi tak bergerak. Okey. So simptom-simptom ni apa kita panggil ni? Yang ni yang kita rasa kebas-kebas,
Lepas tu rasa mencocok. Ini adalah tanda-tanda tanda-tanda untuk apa? Neuropati. Penyakit Penyakit neuropati. Okey. So penyakit neuropati ni apa sebenarnya? Penyakit neuropati ni sejenis gangguan ataupun penyakit pada saraf dekat tubuh badan kita. Okey. Uh, Penyakit saraf lah. Penyakit saraf. Okey, faham. Dia punya simptom yang tu lah, kebas-kebas, semut-semut. Lepas tu dia rasa sakit bila kita sentuh dekat tangan kita ke, dekat kaki kita ke, kat otot lah. Kat otot. So biasanya di hujung-hujung jari. Hujung-hujung jari. Okey. So kat situlah. So semua kalau nampak kami cakap nampak sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Okey, nampak kepala aku je tadi. Okey. So simptom-simptom tadi lah macam aku cakap, simptom-simptom neuropati tu iaitu penyakit saraf ni. Jadi kebas-kebas, rasa mencocok. Kat sini ada setengah kita punya customer, dia bila dia datang kat kita, dia kata dia punya tumit, okey, bila dia bangun dari katil, letak je dekat lantai, jadi mencocok. Jadi cocok yang teruk sangat sampai dia terpaksa angkat lah. Dia macam kena elektrik, letak je terus macam tu. Sakit sangat tu. Sakit sangat. Dan ada rasa mencocok yang sakit sangat lah. Ada tu rasa macam terbakar, rasa macam terbakar kaki. Sepanas je. Sepanas. Macam tu. So ni adalah tanda-tanda untuk neuropati ni. Okey. Ada setengah orang tak tahu macam mana rasa kebas-kebas ni. Kalau nak cuba rasa kebas-kebas ni, okey, duduk kat rumah, duduk antara dua sujud, duduk setengah jam macam tu. Rasa sendiri. Rasalah. Nanti lepas setengah jam bangun. Itu kalau nak rasa kebas. Nanti kita cuba buat. Sebab kita rasa kebas-kebas ni macam benda biasa. Betul. Sebab tu penyakit ni macam kurang dapat perhatian. Sebab kalau kita rasa macam kebas tu biasa je, biasa tak lagi je lah. elok lah ni. So macam tu kan. So macam kita kalau ada simptom tu pun kita rasa macam biasa je ni, tak benda payah nak biasa pergi jumpa kan. doktor nak makan ubat ke apa ke kan. Sedangkan benda tu sejenis penyakit. Betul. Tapi orang tak perasan. Tak perasan. So hari ni kita nak bagi tahu, okey. Hari ni kita nak bagi tahu kalau anda ada simptom-simptom ni, okey, dan benda ni dia terjadi berulang kali. Kalau terjadi berulang kali, lepas tu makin lama makin teruk. So kalau anda ada simptom ni, kena jumpa doktor. Okey. Sebab cegah lah. kita cegah, betul. Kita cegah daripada mengubati. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey. So kita tengok balik, okey. Macam mana terjadinya neuropati ni. Okey. Macam mana terjadinya neuropati ni? Macam mana saraf tu boleh rosak? Okey. Cik Mak, boleh tak explain sikit macam mana saraf tu boleh rosak? Saraf tu boleh rosak sebabkan tak makan. Dia biasanya terjadi macam apa? Selalunya orang yang saraf tu boleh rosak, okey. Antara punca-punca dia lah diabetes. Lepas tu ada tu dia terjadi sebabkan infection, ataupun dia jadi disebabkan kemalangan ke, trauma yang teruk. Okey, ni punca-punca dia. Kalau untuk diabetes, macam mana diabetes tu menyebabkan neuropati tu terjadi? Okey, so saya explain sikit macam mana diabetes menyebabkan neuropati tu terjadi. Okey, bila gula, pesakit kecil manis ni dia ada masalah gula. Okey, bila ada masalah gula yang tinggi, gula atau gula tak terkawal, sekejap naik sekejap turun. Okey. Okey. Bila terjadinya masalah gula tak terkawal ni, dia akan menyebabkan saraf sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah tu jadi balik ke? Jadi balik, hilang muka. Okey kan? Okey, kalau siapa yang nampak kata nampak siapa yang kata tak nampak cakap tak nampak. Sebab ada yang kata jadi balik tak nampak. Banyak pula dugaan hari ni. Phone kedai okey. So ada setengah phone yang okey, dia nampak, ada setengah phone tak nampak.
Tapi kita teruskan je kita teruskan je. Okey. So macam mana terjadinya okey. Bila gula tinggi dalam badan, okey, dia akan menyebabkan bila contohnya pesakit kecil manis. Dia punya gula tinggi. Gula tinggi. Contohnya masa PKP ni duduk rumah makan nasi, makan benda yang manis kan. Dalgona, kopi dalgona. Cik Akmal ada buat dalgona? Ada. Okey, nak buat dalgona 2 sudu gula. Untuk seorang minum kan. Nampak tak? So kalau untuk sakit kecil manis memang tak boleh lah. Okey. So nampak tak, bila duduk rumah masa PKP tak buat apa-apa, makan ataupun minum gula yang tinggi. Okey. So gula jadi tinggi. So bila gula tinggi ni, dia akan mengakibatkan saraf-saraf kita tu jadi rosak. Sebab apa? Sebab darah dia tak disampai ke penghujung pembuluh darah ni. So bila darah tak sampai, oksigen tak ada, itu yang saraf kita jadi rosak tu. So bila saraf kita rosak tu yang jadi kebas, jadi rasa macam pedih, mencocok, rasa macam kena elektrik. Itulah. Ni adalah macam mana diabetes mengakibatkan terjadinya neuropati. Macam tu. Okey. So kita dah nampak tadi simptom macam mana terjadinya. Okey, dan juga bila nak jumpa doktor kalau ada simptom-simptom ni dan dia terjadi selalu, lepas tu makin lama makin teruk. So kena jumpa doktor. Kalau tak nak jumpa doktor, kita just boleh ambil sumber makanan yang kaya dengan vitamin B. Cara-cara pencegahan lah. So apa contoh? Apa contoh makanan? Contoh makanan dia boleh jadi bayam, sayur bayam, susu sapi, ayam, telur, ikan salmon. Antara contoh-contoh lah yang kaya dengan vitamin B. Selain tu boleh ambil suplemen lah, suplemen vitamin B. Suplemen vitamin B. Okey. Ambil vitamin B sebagai suplemen lah. So vitamin B ni dia dapat membantu kerosakan membantu kerosakan saraf lah. Okey, faham. So vitamin B ni apa sebenarnya? Dia ada berapa vitamin B? Vitamin B banyak. Dia banyak. ada vitamin B1, B3, B12, B6. Banyak lah. Ada banyak lah vitamin B. Okey. So contoh, ada tak contoh? Produk yang mengandungi vitamin B ni. Vitamin B contoh dia Mecobin. ubat yang untuk urat saraf lah. Contohnya Mecobin. Mecobin ni dia ada vitamin B6, B12 dengan saya ambil contoh lah. Boleh masuk. B1, B6, B12. Okay, so ni dia ada banyak Okay, dia ada banyak sangat sekarang ni dalam pasaran vitamin saraf ni, ada banyak sangat. So contoh yang ni Ni Mecobin. Okay, ni adalah Mecobin. Dia ada B1, B6, yang Mecobin ni je. B12 je. Dia ada B12 dengan dia gabungan lagi satu alpha lipoic acid. Sorry. Okay, so yang ni Neurobit. Ni contohnya Neurobit. Tak nampak. Silau. Ni contohlah Neurobit. Okay, dalam dia ada B1, B6, B12. Sekarang ni ni lagi satu Neurobion. Kalau pernah tengok lah. Gelap terang sangat. Macam tu. Macam tu macam tu orang buat. Macam tu orang buat. Okay, so dia ada banyak sekarang. So apa yang membezakan salah satu vitamin ni antara dengan yang lain? Dia beza dia adalah kandungan dia. Ada yang macam Neurobion ni vitamin B1 dia 100 mg,
Kalau Neurovit Ford ni B1 dia 240 mg. Tapi yang Mecobin dia tak ada B1. B12 sahaja. So lain produk, lain vitamin, lain kandungan dia. Macam tu. Okay. So apa rawatan tadi? Makan makan sumber makanan yang kaya dengan vitamin B. Lepas tu makan suplemen. Lepas tu exercise. So ada lagi? Tak ada. Okay. So 3 cara untuk menangani neuropati. Okay. So pertama adalah makan makanan yang tinggi vitamin B. Okay. Contohnya apa tadi? Boleh cakap sekali. Ayam, telur, ikan salmon, bayam, ataupun susu sapi. So vitamin semua makanan ni tinggi dengan vitamin B. Selain tu boleh ambil juga suplemen ataupun vitamin vitamin B. Contohnya Mecobin, Neurovit ataupun Neurobion. Okey, yang ni memang terdapatlah di farmasi, boleh dapatkan di farmasi. Dan yang ketiga adalah exercise. Okey. Cik Akmal ada exercise tak semasa PKP ni? Tak ada. Tak ada Okey, itu sajalah kita nak share pada hari ini berkaitan dengan neuropati. Okey, neuropati hari ni. Hari ni sebenarnya tajuk dia adalah neuropati. Okey, so itu saja yang kita nak share. Kalau ada soalan boleh tulis di ruang komen ataupun boleh PM kami di link WhatsApp yang kita sediakan. Okey, just ingat yang kita ada buat sistem delivery. Okey. Sistem delivery, postage dan juga kita ada buat promotion. 5% diskaun untuk frontliner. Okey. Okey, itu saja yang kami nak share lah pada hari ini. Okey. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.